Hai semua, selamat Hari Malaysia. Apa khabar? Okey, sempena Hari Malaysia, saya nak share cara masak nasi lemak lengkap dengan sambal, ikan bilis goreng, telur rebus dan rendang ayam dalam masa 10 minit saja. Kita akan pakai teknik pot in pot menggunakan Philips pressure cooker. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, nak cerita sikit pasal teknik pot in pot atau periuk dalam periuk ni. Teknik dia adalah teknik pengukus. Kita akan pakai inner pot kita sebagai periuk pengukus, dan dekat dalam inner pot tu kita akan letak 2-3 bekas lain yang mana kita boleh masak 2-3 jenis lauk atau makanan. So bekas tu boleh pilih nak pakai bekas Pyrex pun boleh, yang memang kita tahu boleh kena panas. Dan biasanya saya pakai baking pan lah, yang memang kita biasa buat bakar kek, jadi confident sikit lah dengan yang tu. Okay, so first step dia, kita nak masukkan air dulu. Saya letak tissue paper sebab dua sebab lah. Satu, tak nak bagi periuk kita calar. Kedua, tak nak bagi bekas tu bergerak. Okay, ni sekarang kita nak buat sambal dulu. Ni menggunakan sambal segera PPC yang saya pernah share. Kalau tak pernah tengok video, boleh klik dekat link kat atas sekarang. Okay, ni saya letak dalam lebih kurang setengah cawan. Okay, kemudian kita nak tambah sikit minyak sebab dia agak tak berapa berminyak lah. Paste sambal ni. Okey, kita letak dalam 1/4 ataupun 2 sudu besar, 1 sudu besar minyak pun cukup. Masukkan ikan bilis yang sudah dibasuh, tak perlu masak dulu. Dan masukkan bawang yang sudah dipotong. Kalau tak letak bawang pun tak apa, ikutlah masing-masing punya style biasa masak. Saya tak letak garam atau apa pun sebab paste sambal tu memang dah cukup. Okey, kemudian sekarang kita kacau. Okey, sekarang kita nak buat lapisan kedua pula. Lapisan kedua kita nak letak nasi. Kita nak masak nasi. Okey, saya ambil bekas pengukus yang memang datang dengan ni dan letak atas bekas yang layer pertama tadi tu. Ni adalah beras dalam 2 pot beras yang dah dibasuh. Okey, so layer atas atau layer kedua ni adalah kita punya nasi lemak. Kau nak letak kat bawah pun boleh, nak letak sambal kat atas pun boleh. Cuma sebab nasi tu nanti dia akan naik tinggi, saya tak nak kena kaki pengukus tu lah. Okey, so nak buat nasi lemak macam biasa, kita letak sedikit halia yang dah dipotong. Okey, kemudian kita nak tambah sedikit garam ni dalam setengah sudu kecil garam. Okey, jadi sekarang kita nak masukkan santan. Saya pakai santan kotak je. Saya menggunakan dalam lebih kurang 100 ml, separuh daripada santan kotak tu. Lebih kurang dalam 1 cawan santan lah. Air tambah ikut beras masing-masing, sebab ada beras perlukan lebih air, ada beras perlukan kurang air. Okey, so sekarang kita nak masukkan last sekali daun pandan yang dah diikat. Okey, just cucuk je kat dalam tu. Ni saya punya secret recipe. Saya masukkan sedikit extra virgin coconut oil sebab saya nak simulate ataupun nak bagi rasa santan pecah minyak. Kalau kita masak biasa pakai santan betul, dia akan ada bau kelapa. So bila letak minyak ni, dia akan lebih wangi lah. Okay, so telur rebus, tolak tu sikit. Telur ni dah dibersihkan, letak kat tepi. Ni boleh muat lagi 1 biji telur kot. Okay, so tu je. Sekarang kita nak masukkan dekat dalam kita punya housing. Okay, tutup. Make sure van tu kita set dekat seal. Okay, untuk ni saya pakai mode steam. So tekan button pressure cooker tu sampai jumpa mode steam 10 minit. Okay, tekan start. Okay, sementara tu jom kita buat rendang ayam cepat pula.
Okey, mula-mula panaskan minyak. Nak letak lagi kurang pun tak apa. Saya sebenarnya dah terlebih letak minyak sikit ni. Okey, sekarang kita nak masukkan ayam. Saya pakai boneless chicken yang saya dah perap dulu dengan sedikit kunyit dan garam. Okey, sebab kita nak buat cepat, sebab kita tak nak masak lama macam rendang. So kita perap siap-siap supaya rasa kunyit tu masuk. Kacau sikit. Okey, sekarang masukkan serai. Saya potong halus bahagian bawah dan saya ketuk yang bahagian atas serai tu, yang bahagian keras. Kemudian kita nak tambah paste sambal seberguna. Saya tambah lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okey, kacau sikit dan masukkan lebihan santan yang kita pakai untuk buat nasi lemak tadi tu. Lebih kurang separuh kotak, iaitu 100 ml lah. Okey, lepas tu kita tambah sedikit daun kunyit yang telah dihiris halus. Okey, so sekarang kita nak renyahkan dia supaya dia kering sikit. Jadi masa dia akan terpecik, jadi saya biasa tutup dengan penutup yang IKEA ni lah. Okey, sekarang dah agak kering, dah nak kering, jadi kita boleh kacau-kacau sebab takut melekat kat bawah. Okey, dah hampir kering. Okey, dah siap kita punya rendang ayam segera. Sekarang jom kita tengok apa jadi dengan kita punya nasi tadi. Ngam-ngam 10 minit. Okey, so nasi pun dah masak. So tengok semua masak elok. So kita kacau sikit nasi, nak fluffkan dia, nak gemburkan dia. Okey. Hati-hati keluarkan panas. Telur ada pecah sikit, saya tak perasan, mungkin telur tadi pun dah ada retak. Okey. Dan ini dia kita punya sambal nasi lemak yang dah siap. Okey, semua sekali siap dalam masa 10 minit. Okey, so inilah dia nasi lemak kita lengkap dengan sambal, dengan rendang ayam, dengan telur rebus. Semua sekali kita buat dalam masa lebih kurang 10 minit. Ataupun mungkinlah kalau ada nak argue, ada nak build up time, potong apa semua, saya rasa lebih kurang setengah jam lah, tak lebih daripada tu. Nanti saya akan share juga macam mana cara nak goreng ikan bilis supaya garing dalam microwave dalam masa 2 minit saja. Tak perlu berdiri kat depan dapur ke apa. Okey, jadi saya pun dah lapar. Sekali lagi selamat Hari Malaysia kepada semua. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen di bawah. Selamat mencuba. Bye.